Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sihat sejahtera. Beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Namun beberapa hari terakhir Ramadan ini, ramai dalam kalangan kita yang sudah merasakan bahang keserabutan apabila PKP tak boleh merentas daerah, negeri dan kekeliruan-kekeliruan yang berlaku dalam SOP. Dan kalau kita lihat di peringkat ibu bapa, apabila anak-anak mereka terpaksa diberhentikan daripada menghadiri sekolah, berada di rumah, ada yang tak tahu nak hantar anak pergi mana sebab mereka perlu pergi kerja, dan ada juga yang anak-anak kecil sebelum ini ke taska, tapi taska pun dah bercuti, dah tutup disebabkan peningkatan kes COVID-19, PKP dan sebagainya. Dan kalau kita lihat student-student pun yang mungkin terkejar-kejar nak siapkan assignment sebelum nak beraya ni, Alhamdulillah at least student-student ni ada kebenaran, kelonggaran untuk boleh balik ke kampung. Dan ada pelbagai lagi bentuk kesusahan yang sedang dihadapi, terutamanya peniaga-peniaga yang berniaga sewaktu bulan Ramadan di bazar Ramadan dan bazar Aidilfitri yang sudah pun diminta untuk tutup lebih awal. Mungkin ramai juga yang tak sempat nak balik modal ataupun tak dapat nak menjana keuntungan yang cukup untuk melangsaikan hutang dan komitmen-komitmen yang ada. Jadi bila kita lihat ini satu suasana yang menimbulkan satu rasa sempit di dada. Rasa serabut sangat kepala, kita rasa macam ya Allah, banyaknya benda aku nak kena uruskan dan tak tahu nak mula daripada mana. Terlalu berserabut perasaan tersebut. Jadi bila kita lihat kepada doa-doa yang Nabi SAW ajarkan di dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi pernah kongsikan ataupun ajarkan kepada kita satu doa. Dia ada dalam 2 riwayat atau lebih daripada 2 riwayat yang menceritakan dengan susunan teks yang sedikit berbeza. Dan satu teks itu menyebut doa yang perlu dibaca sewaktu sedang rasa susah, rasa sempit. Dan ada juga riwayat lain yang menyebut ini adalah doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Fatimah, anak Nabi SAW, penghulu wanita di dalam syurga. Dan Nabi SAW ajarkan doa ini untuk dibaca pada waktu pagi dan juga waktu petang. Dan para ulama menyebut doa ini satu doa yang agung kerana dia mengandungi 2 nama Allah yang agung. Sehingga 2 nama Allah ini juga disebut di dalam ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, iaitu ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sehingga akhir itu. So doa ini juga bermula dengan 2 nama Allah yang agung ini. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan yang tetap hidup, Hayyun, yang kekal berdiri memerintah selama-lamanya, Qayyum, dengan rahmatmu, birahmatika astaghith, aku memohon pertolongan yang amat. Kita merayu memohon pertolongan kepada Allah SWT. Aslih li sya'ni, sempurnakanlah, perelokkanlah bagiku segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, jangan kau biarkan atau serahkan aku menguruskan urusan aku diri sendiri walaupun sekadar sekelip mata. Ini satu doa yang sangat deep, dan Nabi SAW ajarkan kita untuk membaca ungkapan-ungkapan ini pada ketika kita berada dalam satu keadaan yang susah, yang sempit, yang terasa begitu serabut. Jadi kalau kita lihat yang pertama, Ya Hayyu Ya Qayyum, ini adalah 2 nama Allah yang para ulama menyebut daripada 2 nama Allah inilah datangnya semua nama-nama Allah yang lain. Yang mana yang pertama Ya Hayyu, yang Maha Hidup. Daripada situlah datang semua nama-nama yang menyebut tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Hidup. Kemudian Ya Qayyum, yang Maha berdiri sendiri, yang mana dengan nama Al-Qayyum ini datang pula nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua makhluk, semua ciptaan akan mati. Semua ada tarikh tempoh dia, tamat dia bila. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya being, Tuhan, yang terus-menerus hidup, terus-menerus memerintah berdiri selama-lamanya. Dan kita menyebut dengan rahmat-Mu ya Allah kami memohon pertolongan yang teramat. Kan kadang-kadang kita tengah rasa stres, kadang-kadang rasa dada rasa membuat-buat sempit, nak menangis, tak tahu pun nak luahkan macam mana, tapi air mata mengalir sebab kita menahan stres dan
himpitan perasaan itu. Sebut birahmatika astaghith, ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah, perelokkanlah semua urusanku, susunlah semua urusanku, ya Allah, aku dah rasa begitu berserabut. Dan para ulama menyebut jami'am amri, iaitu semua urusan, fi baiti wa ahli, dalam urusan rumahku, keluarga aku, jirani, jiran-jiran aku, ashabi, sahabat-sahabat aku, amali wa dirasati wa fi nafsi wa fi qalbi wa fi sihhati, dalam urusan belajar kan, student-student yang tertekan. Saya baru tahu, baru ni saya ziarah satu rumah yang dicerita anak dia bukan hanya kena siapkan homework sekolah yang beberapa bulan ni mereka dapat pergi sekolah, semua homework yang tertunggak sejak PDPR tu anak-anak dia kena siapkan juga, walaupun anak dia tak dapat pun attend kelas online tu sebab dia tak cukup gadget, dia tak ada gadget, internet connection pun problem, tapi semua itu dihimpunkan sehingga anak dia rasa begitu stres dan tertekan disebabkan begitu banyak komitmen dan kerja rumah yang perlu disiapkan. Mungkin pelajar-pelajar di universiti juga yang mungkin sedang ambil masters, PhD, yang akibat daripada pandemik dan PKP ini kerja-kerja turun, mengambil data kan, interview, buat survey, semua tergendala dan itu menyebabkan tempoh pembelajaran makin lama, makin panjang, income pula terputus. Itu pelbagai tekanan yang sangat memberikan rasa serabut yang amat tu. Jadi kita doa dengan doa ini, aslih li sya'ni kullahu, dan jangan biarkan aku ya Allah, wala takilni ila nafsi, jangan biarkan aku pada diri aku, jangan biar aku urus diri aku sendiri walaupun sekadar tempoh sekelip mata. Di sini kita meletakkan, kita menundukkan diri, merasa lemah dan hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita meletakkan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Engkau, aku serahkan segala urusanku kepadamu, Engkau uruskan ya Allah, jangan biarkan aku take charge walaupun sekelip mata. Dan para ulama menyebut di sinilah salah satu sikap seorang hamba yang perlu kita belajar, bahawa dia tak boleh rasa diri dia yang menguruskan semua urusan dia, seolah-olah dia yang in charge. Tak, yang sebenarnya in charge adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So tundukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita banyakkan doa ini, kita baca pada waktu pagi dan juga waktu petang. Bila-bila rasa perasaan serabut, sesak itu datang, kadang-kadang duduk dalam jam pun kan. Sekarang ni dengan suasana roadblocks yang banyak, walaupun kita ada surat, tapi kita nak sampai ke tempat kerja atau nak pergi ke hospital, ada appointment, kita kena lalu roadblock yang jam dia tu, ya Allah, sangat lama sampai kita rasa stres, tertekan, rasa bila nak habis benda ni semua kan. Kita baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan yang tetap hidup, yang kekal memerintah selama-lamanya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, perelokkanlah bagiku segala urusanku, dan janganlah engkau biarkan nasibku ditentukan oleh diriku sendiri walaupun sekedar sekelip mata. Di sini hadis yang sahih, sama-sama kita amalkan, baca pada setiap pagi dan setiap petang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan jiwa dan dada kita, mudahkan segala urusan kita, dan moga Allah berikan kita kebaikan dalam semua pekerjaan yang kita lakukan, insya-Allah. Jumpa lagi. Selamat beribadah di malam ke-29 hari ini. Jangan sia-siakan. Assalamualaikum.